Assalamualaikum, apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat. Okey, hari ini kita pergi ke matematik tahun 4. Tajuk untuk hari ini ialah tajuk 8 pengurusan data, subtajuk 8.2 penyelesaian masalah. Standard pembelajaran 8.2.1 menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Okey, murid-murid boleh merujuk buku teks muka surat 239. Okey, kita lihat pictograf yang tidak lengkap menunjukkan bilangan pokok bunga di sebuah kawasan sekolah. Berapakah bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C jika ada 80 pokok bunga semuanya? Okey, yang pertama kita tengok pictograf ini yang mana blok C tidak ditunjukkan simbol. Okey, satu simbol ni mewakili 5 pokok bunga. Okey, kita tengok blok A ada 2 simbol, blok B ada 3 simbol, makmal ada 2 simbol dan pejabat ada 5 simbol. Okey, yang pertama kali kita kena fahami soalan. Kita cari maklumat-maklumat penting. Okey, yang pertama diberi ada 80 pokok bunga. Jadi jumlah semua sekali pokok bunga adalah 80. Yang kedua diberi satu simbol mewakili 5 pokok bunga. Dan hendak dicari ialah cari bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C. Okey, kita kena fahami soalan dahulu, kehendak soalan. Okey, seterusnya kita fikir caranya. Okey, cara. Okey, yang pertama sekali kita cari blok A, berapa jumlah sebenarnya pokok di blok A. Okey, kita tengok, kita bina jadual. Itu blok A kita darab, kita ada 2 simbol, maka kita darab dengan 5. Maka kita ada 10 pokok. Manakala blok B ada 15 pokok. Dan blok C kita tidak ada. Blok makmal pula ada 2 darab 5, kita ada 10 pokok. Dan pejabat ada 5 darab 5, 25 pokok. Itu adalah jumlah-jumlah pokok yang di blok-blok masing-masing, di blok-blok dan juga pejabat makmal. Okey, seterusnya kita ada 2 cara. Cikgu akan tunjuk satu cara. Cara yang pertama kita nak cari macam mana. Yang pertama kita ketahui kita dah ada 8 pokok semuanya. Maka kita bahagi kepada 5 pokok. Sebab dikata cari bilangan simbol. Jadi kita tahu satu simbol mewakili 5 pokok, maka kita bahagi dengan 5. 80 bahagi 5, awak bahagikan, awak akan dapat 16. Maka kesemua simbol untuk blok A, blok B, blok C, makmal dan pejabat adalah 16. Okey, jadi jumlah semuanya adalah 16 simbol. Jadi kita nak tahu berapa simbol bagi blok C, kita tolakkan. Kita tambahkan dahulu simbol yang dah ada, iaitu 2 tambah 3 tambah 2 tambah 5 ada 12. Jadi 16 tolak dengan untuk kita tahu simbol bagi blok C ni, kita tolaklah 16 tolaknya 12, maka kita ada 4 simbol. Itu cara yang pertama. Kita bahagikan dahulu pokok yang diberi dan tolakkan, kita bahagikan dengan simbol dia, kita dapat bila simbol ke semua simbol dan kita tolakkan dengan 16 tu dengan blok-blok yang telah ada. Okey, seterusnya cara yang kedua. Cara yang kedua di mana kita jumlahkan. Okey, kita jumlahkan semua pokok. Okey, kita jumlahkan semua pokok yang kita dah kira tadi. Itu 10, 15, 10 dan 15. Kita tambahkan semua, kita ada 60 pokok. Jadi kita tahu kita ada 80 pokok semuanya kan. Jadi jumlah pokok di blok C adalah 80. Tolak dengan 60, kita ada 20 pokok. Okey, bila 2 pokok bunga ini, kita pun nak tahu berapakah bilangan simbol bagi pokok bunga di blok C. Maka kita bahagikan 25 itu bahagi dengan 5 sebab satu simbol 5. Maka kita dapat 4 juga. Okey, sama je jawapannya. Okey, jadi di sini maka bilangan simbol pokok bunga di blok C ialah 4. Okey, jelas.
Seterusnya kita tengok. Blok A menerima 10 pokok bunga lagi. Jadi blok A menerima 10 pokok bunga lagi. Kira beza bilangan di antara pokok bunga di blok A dengan di makmal. Okey, pokok bunga di blok A dan juga di makmal. Okey, kita dapati bahawa di blok A dah ada 10, maka kita tambah 10, kita akan dapat 20 pokok. Jadi makmal semuanya ada 10. Jadi kita tolaklah. Okey, sebab dia nak bezakan. Okey, kita tolakkan 20 pokok di blok A tolak dengan 10 pokok di makmal. Maka kita dapat bezanya adalah 10 pokok. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Warna kegemaran bagi carta palang menunjukkan warna kegemaran bagi sekumpulan remaja. Berapakah peratus kegemaran warna merah daripada keseluruhan? Okey, kita kena faham dulu apa yang dikehendaki. Okey, apa yang hendak kita faham? Bilangan remaja bagi setiap minat bilangan remaja bagi setiap warna. Okey, kita tahu biru ada berapa? Biru 45, merah. Okey, kita tahu biru ada 45, merah ada 40, kuning ada 55, okey, ungu ada 60, hijau ada 50 dan ungu ada 60. Okey. Jadi biru 45, merah 40, kuning 55, hijau 50 dan ungu 60. Ini adalah maklumat yang diberikan dalam carta palang. Okey, sekarang dia nak tahu, dia kata selesaikan jumlah remaja semua ni. Okey, jumlah remaja semua ni kita tambahkan semua. Kita ambil semua bilangan ni, kita dapatkan jumlahnya adalah 250 orang. Okey, itu jumlah remaja. Yang pertama kita kena cari jumlah remaja sebab dia nak berapakah peratus kegemaran warna merah daripada keseluruhan. Jadi kita kena cari keseluruhan jumlah remaja. Itu 250. Okey, selepas itu peratus gemar warna merah. Kita cari peratus gemar warna merah. Kita tahu warna merah ada 40 orang. Jadi kita hendaklah mencari peratus merah, bilangan warna merah dengan jumlah remaja darab dengan 100%. Okey, maka kita akan dapat 40 per 250 darab 100%. Okey, kita permudahkan. Okey, permudahkan dengan membuang kosong dahulu. 25 dengan 100 kita dapat 25 dengan 100 4. Okey, 25 dengan 1. Maka kita akan dapat okey, 4 darab 4, 4 darab 4, 4 darab dengan 4 kita akan dapat 16%. Peratus tetap ada. So jawapan bagi peratus kegemaran warna merah adalah 16%. Okey, kita tengok, kita nak semak macam mana betul ke tidak 16% ini. Okey, kita pun ambil 16% darab dengan 250. Jadi kita potongkan, jadi kita potongkan semua, kita akan dapat 40 juga. Bermakna itu adalah benar. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, peratus kegemaran warna merah ialah 16%. Okey, seterusnya dikata 44 remaja perempuan gemar warna kuning. 44 orang remaja perempuan gemar warna kuning. Okey, berapakah peratus? Dikata berapakah peratus remaja lelaki yang gemar warna kuning? Okey, kita tengok warna kuning. Okey, kita tengok warna kuning. Itu berapa dia? Setangga warna kuning kita dah tahu itu 55 orang. Kita ada 55 orang. Jadi kita akan dapat okey, 55 orang remaja gemar warna kuning. Okey, kita nak cari peratus bagi remaja lelaki yang gemar warna itu. Okey, kita pun dapat. Kita tolaklah. 55 tolak dengan 44. Sebab kita ada remaja 44 kan. Okey, jadi 55 kita tolaklah dengan 44. Jadi 11 orang remaja lelaki. Okey, seterusnya kita nak cari peratus lelaki itu, maka kita ambil 11 bahagi dengan 55 darab dengan 100%. Kita akan dapat 20%. Okey, kerana ini kan awak dapat dengan ini 55 dengan 1 ni. Okey, kamu bahagilah. Maknanya yang ini 55 dengan 5 kan. Okey, 5. Yang ini dengan 5. Yang ini dengan 1.
1. Okey, kamu akan dapat 20%. Okey. Okey, seterusnya. Okey, peratus lagi. Penggemar warna kuning ialah 20%. Okey, selesaikan masalah di bawah. Okey, selesaikan masalah di bawah. Soalannya, pitograf menunjukkan bilangan komputer riba yang dijual dalam 3 bulan. Jualan pada bulan Julai tidak ditunjukkan. Okey, itu tajuk dia jualan komputer riba, di mana itu adalah pitograf yang ditunjukkan. Bulan April ada 4 simbol komputer. Bulan Mei ada 6 simbol komputer. Bulan Jun ada 7 simbol komputer. Manakala bulan Julai tidak ditunjukkan. Jadi satu simbol komputer ini mewakili 3 buah komputer riba. Diberi petunjuk. Okey, seterusnya jumlah komputer yang dijual dalam 4 bulan ialah 60 buah. Itu maklumat yang diberikan. Persoalannya berapakah komputer yang dijual pada bulan Julai? Ditanya berapakah komputer yang dijual pada bulan Julai. Seterusnya, harga sebuah komputer riba ialah 1,260. Berapakah jumlah harga bagi komputer riba yang dijual pada bulan Mei dan Jun? Okey, yang pertama kali kita kena faham soalan. Fahami soalan yang diberikan. Okey, yang pertama kita tahu yang diberi ada jumlah komputer dijual 60 buah. Okey, untuk 4 bulan tu. Seterusnya, satu simbol mewakili 3 buah komputer. Itu petunjuk yang diberi. Okey, dengan itu kita carilah data bagi untuk bulan April, Mei, Jun. Berapa sebenarnya jumlah komputer telah dijual? Okey, yang pertama kita tengok April. Kita ada 4. Kita ada 4, iaitu 4 darab 3 kita dapat 12. Okey, seterusnya bulan Mei kita ada 6. Bagi 6 darab 3 kita ada 18. Okey, seterusnya kita ada bulan Jun. Jun ada 7, maka 7 kita darab dengan 3 kita dapat 21. Okey, Julai kita tak tahu sebab dia tanya tadi berapakah komputer yang dijual pada bulan Julai. Itu yang dikehendaki. Okey, seterusnya berapa komputer dijual pada bulan Julai? Okey, kita tahu tadi data kita dapat bulan April, Mei, Jun. Kita tambahkan semuanya. Dan kita ketahui kita telah diberi 80 buah komputer yang dijual pada 4 bulan itu. Jadi kita tambahkan, tolakkan 60 tolak dengan hasil tambah 12 tambah 18 tambah 21. Iaitu jumlah bagi April, Mei dan Jun. Okey, kita dapat 60 tolak 51, maka kita dapat untuk jualan pada bulan Julai ialah 9 buah. Okey, katakanlah, dia kata di sini, dia kata beri simbol pada bulan Julai. Kita nak buat letak simbol berapa kat sini? 1, 2, 3 ataupun tak? Okey, untuk simbol kita tahu satu komputer mewakili 3 kan? So, 9 buah ini kita bahagikan dengan 3. Kita bahagikan dengan 3. So, kita akan dapat 9 bahagi 3, kita akan dapat 3. Maka simbol ini kita pun letak 3 lah. 1, 2, 3. Okey, faham Itu kalau dia hendak simbol. Okey, kalau dia tak nak, tak perlulah cari. Okey, seterusnya soalan yang kedua, harga sebuah komputer ialah 1,260. Dia kata, berapakah jumlah harga bagi komputer riba yang dijual pada bulan Mei dan Jun? Okey, kita tengok bulan Mei berapa kita ada? Mei ada 18 dan Jun ada berapa? 21. Kita tambahkan semua. 18 tambah 21, kita dapat 29. Okey, seterusnya. Okey, 39 ni kita pun darab dengan 1,260. Maka kita akan dapat jawapannya adalah RM 49,140. Okey, jelas? Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Markah kuis matematik. Carta palang menunjukkan markah kuis 4 pasukan. Setiap pasukan diberi 15 markah tambahan. Ingat, ini soalan dia. 15 markah tambahan. Okey, yang pertama dia kata senaraikan pasukan yang memperolehi markah yang terkini melebihi 100. Terkini ni bermakna kita telah tambah dengan 15 markah. Okey, faham
Okey, seterusnya kita tengok, okey, markah maklumat data tambah 15. Itu maklumat yang diberikan. Okey, seterusnya merbau ada berapa? Kita tengok merbau ada 100. Okey, tambah dengan 15 kita dapat 115. Kedua jati ada 120. Tambah 15 kita akan dapat 135. Okey, seraya pula 80 tambah dengan 15 kita akan dapat 95. Manakala meranti 90 tambah dengan 90 kita tambah dengan 15 kita akan dapat 105. Okey. Okey, macam mana cikgu dapat 90 tu? Okey, kau tengok seraya merata dia di antara tengah-tengah. Di antara sini ke sini kita tengok 20 kan. 80 hingga 100 adalah 20. Bermakna kalau di tengah-tengah ini bermakna 90 lah. Okey, faham? Okey, seterusnya kita tengok pasukan yang memperolehi markah terkini melebihi 100 ialah merbau, jati dan meranti. Sebab apa? Kita tengoklah sini. Lebih daripada 100. Kita dapat maklumat daripada sini. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok soalan kedua. Adakah jumlah markah keseluruhan terkini sama dengan 400? Jelaskan. Okey. Kita nak tahu jumlah markah terkini betul atau tidak 400 atau lebih atau kurang. Kita tambahkan semuanya. Okey, kita tambahkan semuanya. Okey, markah keseluruhan terkini ialah kita tambahkan semuanya. Kita akan dapat 5 tambah 5 tambah 5. Kita akan dapat 20. 2 di atas. Dan kita dapat 9 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Kita akan dapat 15. Okey, 1 ke atas dan kita dapat 4. Jadi 450. Okey, kita dapat 450. Bukan 400 kan. Jadi bermakna di sini kita boleh katakan jumlah markah keseluruhan terkini tidak sama dengan 400 kerana dia melebihi 400 sebanyak 50. Jadi tidak samalah. Okey, tidak sama kerana jumlah keseluruhannya melebihi 400 sebanyak 50. Yang lebihnya adalah 50. Okey, jelas Okey, cikgu rasa sekian untuk pembelajaran hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di lain hari. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.